بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، وبالخير يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita buka majlis kita pada pagi yang mulia ini dengan umur kitab Al-Fatihah, dan marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah itu juga kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sahabat baginda, adik keluarga baginda, dan juga kepada kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kepada Ilahi, hari ini kita dapat lagi bertemu dalam kuliah kita pada pagi yang mulia ini, ya. Dan Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi kata, di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni banyakkan berdoa. Perbanyakkan berdoa, sebab bila kita dalam taman-taman syurga, doa kita ini mustajab. Allah akan sampaikan insya-Allah, ya, ataupun disebut sebagai makbul insya-Allah. Ya, di samping mendengar tazkirah, ya, perkongsian daripada saya, jika ada hajat yang kita nak minta dengan Allah, boleh niatkan dalam hati, ya, insya-Allah. Dan sebagaimana, ya, baru-baru ini Allah SWT temukan kita dengan hari nuzul Quran, ya, hari nuzul Quran, di mana nuzul Quran ini Nabi kata nuzul Quran adalah hari di mana Al-Quran diturunkan. Ya, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Yakni nuzul Quran ini adalah Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat, ya, dalam bahasa Arab, daripada malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Para muslimin muslimat yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini insya-Allah tajuk kita pada pagi ini, ya, lebih kepada seorang wanita, seorang isteri maupun seorang anak, ya, insya-Allah, yakni isteri dambaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan sahaja isteri, malah suami pun boleh sama-sama dengarkan untuk perkongsian sesama suami dan isteri, untuk kita dapat ilmu yang lebih mendalam, ya, tentang suami dan isteri, dan bagaimana kita nak bina keluarga kita itu untuk menjadi keluarga yang bahagia, sakinah dan juga warahmah. Okay, sebagaimana, ya, dalil tentang nuzul Quran, ya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah As-Sa'ad, ya, dalam Al-Quran ayat yang ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkatan, liyadabbaru liayatihi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, wal yatazakkara ulul albab, agar mereka menghayati ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Ya, sebagaimana, kan, mafhum ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya kitab Al-Quran ini kitab yang banyak faedah, kitab yang banyak faedah dan juga banyak manfaat untuk kita teliti, untuk kita fahami serta hayati apa yang terkandung di dalam Al-Quran untuk kita mengambil iktibar. Ya, sebab itu tuan-tuan mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana Nabi kata, bila suatu masalah yang berlaku dalam hidup kita, berbaliklah kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab apa? Dalam Al-Quran dan As-Sunnah adanya penawar dan adanya penyelesaian dari setiap
masalah yang kita hadapi, ya, insya-Allah. Sebab itu tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan baca Al-Quran, dan lagi dalam bulan Ramadan. Ya, kita dalam bulan Ramadan, kita sekarang ni dah akhir Ramadan. Ya, insya-Allah bila kita banyak baca Al-Quran dalam Ramadan, pahala kita berganda, ya. Bila dalam akhir bulan Ramadan kita banyak lakukan perkara-perkara sunat di mana yang Nabi ajarkan kepada kita, kan. Banyak lagi perkara sunat yang lain boleh kita amalkan, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ad-dunya mata wa khairum mata ad-dunya al-mar'atu salihah. Ma maknaha? Apa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Nabi kata apa? Dunia adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita-wanita yang salihah. Bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di satu hadis lagi Nabi kata apa? Seorang wanita yang solehah, ya, lebih baik daripada 1000 lelaki yang soleh. Masya-Allah, nak dikatakan dekat sini Nabi kata seorang wanita yang solehah, ya. Bayangkan, ya, di antara kita ni dekat sini ramai, kan, di antara kita kat sini kan ramai yang menonton. Ada 1000 lelaki yang soleh, tapi bila adanya seorang wanita yang solehah, dia sudah bertepatan dengan seorang wanita yang soleh lebih baik daripada 1000 lelaki yang soleh, ya. Masya-Allah, ya. Masya-Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bila kita buka Al-Quran, ya, kita selami dalam Al-Quran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan kepada kita, dan apa, ya, dan siapa, ya, wanita-wanita hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pengajaran kepada kita, untuk menjadi pedoman kepada kita. Antara wanita-wanita hebat, wanita-wanita istimewa yang boleh kita jadikan idola kita, ya, sebagai seorang isteri, sebagai seorang wanita, ya. Di antaranya ada 4 orang wanita yang sangat istimewa. Yang pertama sekali Maryam alaihissalam, dan yang kedua Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga Asiyah binti Muzahim, dan yang keempat Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dekat sini, 4 orang wanita ni wanita yang sangat hebat, tuan-puan. Wanita yang sangat hebat, yang banyak Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran untuk kita ambil pengajaran, untuk kita contohi mereka, ya. Untuk kita contohi mereka. Sebagaimana mereka seorang isteri yang setia mencintai suami dikala suami sedang diuji, ya. Mereka ni di antara isteri yang setia dengan suami, ya, setia dengan suami dikala suami mereka sedang diuji, ya. Kalau kita tengok dalam patah bahasa Melayu, dia kata apa? Dalam bahasa Melayu kata wanita diuji bila lelaki tidak ada apa-apa, kan. Tetapi lelaki juga diuji tetapi apabila memiliki segalanya. Kat situ kita boleh menilai diri kita, ya. Kita boleh menilai diri kita macam mana, ya. Itu patah Melayu lah kata, ya. Wanita diuji bila suami ni tak ada apa-apa. Dia diuji, adakah dia setia dengan suaminya, ya. Okey. Tapi kalau lelaki diuji apabila dia memiliki segalanya, dia ada semua perkara, dia ada apa yang dia nak. Dia diuji dekat situ. Ya, dia diuji dekat situ. Tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, tuan-puan, ya, 4 orang wanita yang istimewa ini, mereka juga taat kepada Allah dan juga Rasul, ya. Mereka taat kepada Allah dan juga Rasul, serta mereka juga sabar dalam menempuh ujian kehidupan, ya. Mereka sabar, tuan-puan. Sabar bila Allah SWT uji mereka, maka mereka sabar. Banyakkan bersabar, ya. Kita insya-Allah, tuan-puan, hari ini kita akan pergi lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, macam mana kita nak bawa rumah tangga kita ni, ya. Macam mana kita nak bawa rumah tangga kita ni untuk bahagia di dunia dan akhirat, ya, untuk mendapat sakinah mawaddah serta warahmah, insya-Allah. Ya, tuan-tuan mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berumah tangga, bila kita berkahwin, kan? Bila kita berkahwin, kita berumah tangga, pastinya kita inginkan kebahagiaan dan juga kesempurnaan dalam rumah tangga kita. Kan? Pastinya kita inginkan kebahagiaan, kita inginkan kesempurnaan di antara pasangan kita, dalam hubungan kita suami isteri, kan, dalam kekeluargaan kita pasti ingin kebahagiaan dan juga kesempurnaan, ya. Tapi kita tahu bahawasanya manusia ini tak sempurna, ya. Manusia ini tidak pernah sempurna, melainkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum. Ya, berbalik pada tajuk kita pada hari ini, ya.
Berbalik pada tajuk kita pada hari ini, tuan-tuan mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, isteri dambaan syurga. Isteri dambaan syurga ataupun isteri yang mendambakan syurga. Mana satu kita ni? Isteri dambaan syurga ataupun isteri yang mendambakan syurga. Kita nak mana satu? Ya. Okey, bagaimana kita nak jadi isteri dambaan syurga ataupun isteri yang mendambakan syurga? Okey, yang pertama sekali, tuan-puan dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Boleh ambil, boleh tulis note sikit, ya. Okey, boleh tulis note sikit. Yang poin kita yang pertama sekali, bagaimana kita nak jadi isteri dambaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita nak menjadi isteri yang mendambakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama sekali, mentaati perintah Allah serta mengutamakannya. Ya, yang pertama sekali mentaati, taat perintah Allah serta mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama. Okey, boleh ambil kertas sikit, ya. Kalau guna telefon boleh tulis sikit dalam telefon, ya. Okey. Yang bagaimana kita nak mentaati perintah Allah serta mengutamakannya, ya. Tuan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita tahu bahawasanya syurga anak kepada ibu bapa. Ya, sebab itu, ya, sebab itu disebutkan ridallahu fi ridha walidain. Redha Allah itu terletak kepada redha ibu bapa. Bila ibu bapa redha kepada kita, maka Allah juga redha kepada kita. Ya, tuan-puan mati oleh Allah SWT. Selain itu, redha seorang isteri. Redha seorang isteri ataupun syurga seorang isteri ada pada suaminya. Ya, ada pada suaminya. Okey, lepas ni kan, lepas ceramah ni ataupun balik kerja nanti kan, kita tanya suami kita, abang redha tak dengan saya? Ya, abang redha tak dengan saya? Ya, kita tanya suami kita sama ada suami kita ni redha tak dengan kita, sebab syurga kita ada pada suami kita yang sudah berkahwin. Ya. Okey. Kemudian wanita yang solehah ialah hati rasa tenang apabila suami melihatnya. Kalau kita nak tahu kita ni wanita yang solehah ke tidak, ya, kita tanya suami kita. Abang rasa apa bila tengok saya? Ya, abang rasa apa bila tengok saya? Kan? Okey, suami redha tak dengan kita? Lepas tu, suami rasa tenang tak tengok kita? Sebab apa? Nabi kata dekat sini, wanita yang soleh itu bila suami tengok, dia rasa tenang je dia tengok isteri dia. Kan, rasa tenang, dia suka. Maksud tenang tu maksud dia suka tengok isteri dia. Itu maksudnya. Ya, kemudian suami suruh buat sesuatu perkara, kita taat kepada dia. Macam mana kita nak jadi isteri dambaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita nak mendambakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Antaranya, ya, taat kepada suami. Apa yang Nabi suruh, apa yang suami kita minta kita buat, kita buat. Ya, sebagai contoh, ya, suami kita minta tolong untuk kita masak, ya. Suami kita minta tolong untuk kita kemas rumah, kan? Jaga anak, ya, dan sebagainya, kan? Okey. Tapi tuan-puan dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita balik kepada tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga tanggungjawab sebagai seorang isteri. Bila kita tengok dalam Islam, ya, Nabi ajarkan kepada kita bahawasanya tugas seorang suami ni semua dia melengkapi semua. Ya, kalau kita tahu sebagai seorang suami ni dia semua perkara dia kena buat. Okey, tapi tugas sebagai seorang isteri, yang pertama sekali hanyalah melayani suami dan juga melahirkan anak suami. Tugas seorang isteri sebenarnya bukan basuh baju, bukan lipat baju, bukan jaga anak, ya. Tapi disebabkan ihsan seorang isteri kepada suaminya, maka dia tolong suaminya. Sebab itu, ya, tuan-puan dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai seorang suami bila kita nak minta tolong isteri kita, gunakan perkataan tolong. Ya, gunakan perkataan tolong, bukan kita paksa dia. Sebab itu bukan tugas azali seorang isteri. Itu adalah tugas azali seorang suami. Sebagaimana Nabi sebutkan kepada kita, tugas suami ni semua perkara. Ya, tugas suami ni jaga anak, jaga isteri, masak, kemas rumah, ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita nak minta tolong isteri kita masak ke, nak minta tolong isteri kita buat apa-apa sahaja, kan, gunakan perkataan tolong. Ya, kalau kita tengok zaman sekarang ni, ya, kebanyakan bila kita tengok tentang masalah-masalah rumah tangga adalah sebab apa? Sebab adanya perselisihan faham di antara suami dan juga isteri. Ada perselisihan faham antara suami dan juga isteri. Kadang-kadang suami ni nak minta tolong dengan isteri, tapi gunakan bahasa yang kasar. Macam mana isteri nak tolong? Kadang-kadang bila isteri dia buat juga, kan, minta tolong isteri buat juga, tapi dengan hati yang tak ikhlas, dengan membentak dan sebagainya, kan. Jadi bila kita nak minta tolong pasangan kita, ya, sama ada suami ataupun isteri, minta tolong dengan
baik. Gunakan perkataan tolong. Ya, itu maksud kita hormat, kita sayang pasangan kita. Kita gunakan bahasa yang baik. Ya, tolong buat ni boleh. Ya, kita perlu bertolak ansur dalam rumah tangga. Ya, perlu bertolak ansur dalam rumah tangga. Tak salah bila isteri nak tolong suami kemas rumah ke. Tak salah bila isteri nak tolong suami apa kata, nak jaga anak ke kan. Nak buat apa-apa je tak orang kata apa, boleh. Tapi ihsan sebagai seorang isteri lah. Ihsan sebagai seorang isteri. Jadi dia sebagai seorang suami. Jadi sebagai seorang suami tidak boleh memaksa isteri bila isteri tak nak buat kan. Okey, jadi yang pertama sekali dekat sini, gunakan bahasa yang baik. Ya, gunakan bahasa yang baik, yang sopan untuk kita bercakap dengan pasangan kita. Itu kunci dia. Kemudian tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua ya, poin yang kedua. Okey, poin yang kedua, macam mana kita nak, bagaimana kita nak menjadi isteri dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Jaga diri dan harta suami. Harta suami ni apa? Yang dimaksud dengan Nabi, harta suami ni apa? Harta suami ni semuanya. Termasuklah rumah dia, kereta dia ke, anak-anak juga adalah harta suami. Contoh, suami kita pergi kerja. Kan, suami kita pergi kerja. Untuk jadi isteri yang salihah, untuk jadi isteri dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun isteri yang menambahkan syurga, jaga diri kita, jaga aurat kita, untuk jaga aurat kita, jangan bagi orang lain tengok kan. Jaga diri kita dengan baik. Ya, kemudian jaga harta suami kita dengan baik. Bila suami kita pergi kerja, jaga anak-anak dia dengan baik. Kan, jaga anak-anak dengan baik. Kemudian jaga harta dia dengan baik kan. Okey, jagalah. Itu di antara bagaimana kita nak jadi isteri dalam syurga. Okey, kemudian yang ketiga, jaga intonasi komunikasi bila kita bercakap dengan pasangan kita. Ya, jaga komunikasi ataupun intonasi bila kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Ini poin yang sangat-sangat saya tegaskan. Sebab apa tuan-puan? Ya, kadang-kadang banyak yang mengadu tentang rumah tangga. Sebab apa? Sebab adanya perselisihan faham antara suami dan juga isteri. Benda ni berlaku sebab apa? Sebab kita tidak menjaga intonasi, kita tidak menjaga komunikasi bila kita bercakap dengan pasangan. Okay? Yang pertama sekali tadi saya katakan apa? Gunakan panggilan yang manja. Gunakan panggilan yang manja kepada pasangan kita. Ya. Kalau kita belajar dalam Al-Quran ada huruf mat kan, 2 harakat kan, kita panggil pasangan kita dengan panggilan yang manja. Sebagai contoh isteri panggil suami abang, kita panggil dengan panggilan yang manja. Dengan orang kata apa, panjangkan sikit harakat tu, 2 harakat ke kan, panjangkan lagi pun tak apa, supaya dia rasa macam suka bila kita panggil dia. Kan, guna panggilan yang manja, guna panggilan yang sedap didengar ya. Okey. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Nabi ada kongsikan kepada kita, yakni satu zikir yang sangat hebat. Ya, sebagai seorang isteri ya, sebagai seorang isteri amalkan zikir ni. Ya, okey, boleh tulis ya nota sikit zikir apa yang saya nak kongsikan pada pagi yang mulia ini, zikir Fatimah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kongsikan kepada kita, Nabi kata, barang siapa yang mengamalkan zikir Fatimah, insya-Allah nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan segala urusan dia pada hari itu. Ya, sangat besar ya, sangat besar. Orang kata sangat besar manfaat bila kita mengamalkan zikir Fatimah, di mana Nabi kata orang yang mengamalkan zikir Fatimah ni Allah suka, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan urusan dia pada hari itu. Sebagai contoh kan, kita sebagai seorang isteri, kita banyak tanggungjawab, nak jaga suami, jaga anak-anak, jaga rumah tangga juga kan. Okey, zikir ni bukan sahaja isteri untuk baca, malah suami pun boleh baca. Sebab apa Nabi kata zikir ni sangat hebat. Sebab apa? Zikir ni Allah akan permudahkan urusan kita pada hari itu. Sebagai contoh, kita rasa hari itu banyak sangat kerja kita, kita tak larat, kita rasa macam kita rasa macam berat je, penat dan sebagainya kan, urus anak, urus keluarga dan sebagainya ya. Jadi Nabi ajarkan satu zikir yang sangat hebat yang boleh kita amalkan, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Amalkan zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okay, amalkan ya, amalkan pagi-pagi bila kita bangun subuh kan. Sebagai seorang isteri kan, suami kan, bila kita bangun subuh, kita selitkan zikir ini
di dalam zikir harian kita lepas subuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Insya-Allah tuan-puan, ya, bila mana kita amalkan zikir ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan urusan kita pada hari tu. Ya, kalau kita rasa kita tak mampu buat hari tu, insya-Allah Allah akan tolong kita. Sebab zikir ini, di mana zikir ini tuan-puan dimati oleh Allah, ada satu hadis, ada suatu riwayat yang menceritakan bagaimana zikir ini Nabi kongsikan kepada Aisyah, kepada Fatimah alaihissalam, kepada Fatimah. Yakni suatu hari Fatimah ni dibuat roti. Ya, Fatimah buat roti, dia letih, dengan urus urus rumah dan sebagainya. Suatu hari Ali dia tengok Fatimah, dia nampak Fatimah buat roti letih kan. Sebab zaman dahulu bukan buat roti menggunakan tepung yang ada sekarang kan. Kalau kita sekarang ni ada bread maker, betul. Ada apa lagi? Ada mesin untuk kita buat roti kan. Okey, tapi zaman dulu tak ada bread maker. Jadi mereka ni buat roti tu daripada gandum. Daripada gandum tu kemudian jadi tepung, kemudian uli dan sebagainya, jadi letih. Ali tengok Fatimah ni letih je kan. Okey, letih buat roti contoh kan. Kemudian Ali kata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, mintalah pembantu daripada ayahmu, mintalah pembantu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Fatimah ni tuan-puan, Fatimah ni dia rasa malu. Dia rasa malu dan segan dia nak minta pembantu daripada Nabi. Lalu Nabi ni dia Nabi dah tahu bahawa Fatimah ni nak minta pembantu, tapi dia malu. Lalu Nabi ajarkan, "Wahai Fatimah, aku ajarkan zikir Fatimah kepadamu, di mana barang siapa yang mengamalkan zikir ini, nescaya Allah SWT akan permudahkan urusan daripada hari itu." Hebat kan? Hebat, di mana riwayat ini sangat hebat dan sangat masyhur, di mana kita boleh kongsikan dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita. Amalkan zikir ini selalu. Ya, ada lagi lepas kita bangun subuh, ya, amalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Amalkan sebanyak 33 kali insya-Allah. Dan amalkan, kalau tak mampu 33 kali, amalkan dalam nombor-nombor yang ganjil, 3 kali ke 7 kali dan sebagainya. Ya. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berumah tangga, bila kita berkahwin, pastinya ada pasang surut. Ya, bila kita berkahwin kan, pasti adanya pasang surut dalam rumah tangga. Ya. Okey, kalau kita tengok dalam satu lagu Piramli, Nabi kata apa? Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Ya, dekat situ satu kata apa? Satu lagu daripada Piramli yang sangat famous kan? Sangat famous, sangat masyhur. Ya, Ramli kata sedangkan lidah tu lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Ya, suami isteri di mana kita tidur sebantal, tidur sekatil, tidur satu selimut kan. Kadang-kadang adanya salah faham. Itu perkara biasa dalam rumah tangga. Perkara biasa untuk adanya masa manis dalam rumah tangga. Itu yang membuatkan rumah tangga kita tu lebih bahagia. Ya, jadi macam mana solusi kita nak, lepas tu macam mana solusi untuk kita nak selesaikan masalah bila hadapi masalah dalam rumah tangga. Jadi kita kena, bila datang satu ujian tu daripada Allah SWT, kita kena cari solusi dia dekat mana. Ya, bukan kita besarkan lagi masalah tu. Jadi kita perlu cari solusi, jalan penyelesaian dekat mana kita nak berbetulkan rumah tangga kita. Ya, dekat situ sebenarnya. Tuan-puan yang dimati oleh Allah, walau apa pun yang berlaku dalam hidup kita, ya, ujian macam mana pun yang Allah uji kita, berbaliklah kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, sebab apa? Dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, ya, Allah SWT dah letakkan penyelesaian dan penawar dalam setiap masalah. Ya, dalam Al-Quran Allah dah letakkan setiap masalah ni ada penyelesaian, setiap penyakit ni ada penawar dia. Ya, sebab itu bila berlaku masalah, buka kitab, buka hadis, buka Al-Quran. Apa jalan penyelesaian yang perlu aku lakukan? Ya, insya-Allah. Kalau kita tak jumpa, kalau kita tak jumpa jawapan dalam tu, kita boleh jumpa ustaz ataupun ustazah untuk kita kongsikan masalah kita. Insya-Allah mereka akan memberikan sedikit sebanyak ya jalan penyelesaian insya-Allah, ataupun kita boleh jumpa kaunselor untuk apa? Untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka. Ya. Tuan-puan yang mati oleh Allah. Ya, sebagaimana tajuk kita pada hari ini, ya, isteri dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kitab yang ada pada saya ni Kitab Bayan Linnas jilid yang ketiga. Ya, kitab ini ditulis oleh Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Okey. Bagaimana dalam kitab ini tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya.
Kalau kita tengok ya, pernikahan di antara lelaki dan wanita. Pernikahan antara lelaki dan wanita yang ajnabi untuk apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala ya perintahkan untuk kita berkahwin tu untuk apa sebenarnya? Untuk yang pertama sekali untuk meramaikan khalifah. Untuk perbanyakkan khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Khalifah ni untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu, untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu tuan-puan, bila berlakunya perselisihan faham antara suami dan juga isteri, syarak menggalakkan agar suami dan isteri ini untuk tahammul. Apa maksud tahammul? Tahammul ini bermaksud tahan diri, ataupun kita sebut sebagai bersabar. Banyakkan bersabar. Bila suatu konflik yang berlaku dalam rumah tangga, banyakkan bersabar. Okey, cara jalan biasanya yang pertama, banyakkan bersabar dan cuba cari penyelesaian konflik tanpa melibatkan perpisahan, seperti dengan saling menasihati antara satu sama lain. Bila berlakunya konflik di antara suami dan juga isteri, banyakkan bersabar. Kemudian cari solusi untuk kita saling menasihati antara suami dan isteri. Kita gunakan bahasa-bahasa yang baik. Ya, sebagai contoh, kita minta maaf, ya, kita lah menjadi orang yang pertama untuk kita minta maaf bila berlakunya konflik dalam rumah tangga. Walaupun kita tak bersalah, turunkan ego kita sebagai seorang suami, turunkan ego kita sebagai seorang isteri untuk kita minta maaf dan saling memaafkan di antara pasangan. Ya, saling maafkan antara pasangan. Ya, perempuan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai contoh lagi kan, bila berlakunya konflik dalam rumah tangga, ya, kalau kita bekerja kan, bila kita bekerja dia ada SKT kan, dalam bila kita bekerja kan, SKT tu di mana akhir tahun kita akan SKT tu bila akhir tahun kita akan tengok adakah kita ni mencapai target tahun tu kita nak apa. Kan, betul tak? Okey, jadi ni dalam rumah tangga juga ada SKT. Apa itu SKT tuan-puan? Ya, SKT dalam rumah tangga tu apa? Yang pertama sekali, SKT dalam rumah tangga ini contohnya kan, okay, kita target suami isteri. Okay, kita kata tahun ni insya-Allah kita pergi honeymoon. Okay, kita ajak pasangan kita pergi berdua dengan pasangan. Kita ajak suami kita ajak isteri kita pergi honeymoon. Itu adalah SKT kita, itu adalah matlamat kita tahun ni. Okay, jom hari ni setahun sekali kita pergi, akhir tahun kita pergi honeymoon berdua sahaja. Kita pergi berdua sahaja. Kalau dengan anak-anak itu bukan honeymoon, dengan anak-anak dia panggil holiday. Kalau kita kata apa, bila sesuatu konflik yang berlaku dalam rumah tangga kan, kadang kita selidik dulu sebab apa benda tu berlaku. Jadi jalan penyelesaian ni di antaranya adalah dengan kita ajak pasangan kita ni pergi honeymoon berdua. Pergi honeymoon berdua. Jangan buat anak-anak. Kalau anak-anak tu dia jadi holiday kan, jadi tak adalah masa kita nak bersama tu banyak kan. Jadi kita pilih saat di mana tempat yang menarik ke kan, kita pergi berdua dengan pasangan kita baiki balik hubungan tu. Kan, kita cakap dari hati ke hati. Dan insya-Allah bila kita lakukan benda-benda yang macam ni, ya, walaupun kita nampak benda ni sekecil perkara, sebenarnya ianya membawa impak yang sangat besar dalam rumah tangga. Ya, kadang-kadang kenapa isteri kita rasa macam letih ya, sehari yang buat kerja dan sebagainya kan, kita bagi, orang kata, kita ajak isteri kita ataupun kita ajak suami kita pergi holiday lah bang, kita pergi honeymoon jom kan. Bagi orang kata apa, bagi recharge balik hubungan tu, bagi recharge balik hubungan suami isteri tu ya. Okay, kalau kita ni boleh servis kereta setahun 2-3 kali ya, kenapa kita tak boleh servis isteri kita yang kita gunakan setiap hari? Betul tak? Kalau isteri kita ni kita gunakan setiap hari, isteri kita buat kerja rumah kan, jaga anak lah, pergi kerja dan sebagainya kan, kenapa kita tak boleh servis isteri kita? Macam mana cara kita nak servis isteri kita? Dengan cara kita bawa dia pergi spa ya, dengan cara apa lagi? Dengan cara kita bawa dia pergi salon ya, manjakan diri dia, urut orang kata, bawa dia pergi spa kan, untuk berurut, untuk dia buat rambut ya, untuk dimanjakan diri dia kan. Itu di antara penghargaan seorang suami kepada isteri. Bila kita sayangkan pasangan kita ya, kita bawa dia pergi servis. Kita sayangkan pasangan kita kan, kita nampak isteri kita ni dah, orang kata apa, isteri kita ni rambut dah kusut dah ni, dah nampak kusam dah ni kan, bawa dia pergi spa, bayar untuk dia pergi. Untuk cara kita nak servis isteri kita ya. InsyaAllah bila balik daripada servis tu, InsyaAllah dia akan menjadi isteri yang lebih cantik ke kan, orang kata lebih, InsyaAllah hubungan rumah tangga tu lebih bahagia, InsyaAllah
Ya, kadang-kadang benda kita nampak kecil tuan-puan, tapi sebenarnya dia bawa impak yang sangat besar dalam rumah tangga. Ya, itu di antaranya. Di antara lain kaedah untuk kita berbaik dengan pasangan. Ya, ada yang bertanya, Ustazah, macam mana cara untuk suami isteri ni kita nak berbaik dengan pasangan kita? Kadang-kadang bila berlaku konflik, kita nak baik tu macam mana, Ustazah? Saya tak tahu. Sebab suami ada ego dia, isteri ada ego dia. Lepas tu saya katakan tadi, bila berlakunya konflik dalam rumah tangga, turunkan ego masing-masing, ya, minta maaf, ya, gunakan kemaafan untuk kita maafkan pasangan kita, ya, minta maaf dengan pasangan kita, ya. Okey, yang pertama sekali antara kaedah lain untuk kita berbaik dengan pasangan, yang pertama sekali, balik rumah lepas ni kita peluk dia. Bila kita balik kerja ataupun hari ni cuti kan, hari Sabtu kan. Okey, banyakkan peluk pasangan kita, ya, banyakkan peluk pasangan kita dan banyakkan puji pasangan kita. Banyakkan puji pasangan kita. Kita cakap lah isteri kita ni cantik, kan, rajin kemas rumah, kan, rajin kemas rumah, bagus dan sebagainya. Macam tu juga sebagai seorang isteri, puji suami, kan, peluk suami, puji suami, kan. InsyaAllah bila kita banyak memuji pasangan kita ni tuan-puan, bila kita banyak memuji pasangan kita, InsyaAllah, ya, InsyaAllah pasangan kita tu akan lebih harmoni. Siapa yang tak suka dipuji, betul tak? Dan lagi perempuan sukakan perhatian, sukakan pujian, ya. Sebab itu, ya, tuan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada yang bertanya, ada seorang suami yang bertanya, macam mana saya nak baik dengan isteri saya? Caranya senang. Ya, sebagai seorang isteri ni, dia tak nak lain pun, dia tak nak apa-apa pun dari suami. Dia inginkan perhatian dan kasih sayang, tu je. Isteri ni sebenarnya tuan-puan, dia pun dia nak harta yang banyak ke, tapi kalau ada tu bonus lah kan, bonus untuk dia. Tapi katakan dekat sini, isteri ni perlukan perhatian dan belayan daripada seorang suami, tu sahaja. Kan, bila perhatian tu cukup diberikan kepada seorang isteri, makanya insya-Allah isteri tu dia lebih bersemangat. Dia lebih bersemangat untuk uruskan rumah tangga, kan. Dia lebih percaya diri dia lebih percayakan pasangan dia. Itu je dia nak, ya, kasih sayang, perhatian, ya, daripada seorang suami dan juga kesetiaan daripada seorang suami. Okey, kemudian berdoa untuk pasangan kita. Banyakkan berdoa untuk pasangan kita. Kadang-kadang kita nampak benda ni sangat remeh, ya, kadang-kadang kita nampak benda ni sangat kecil je, ada doa untuk pasangan je. Tapi sebenarnya tuan-puan, ini bawa impak yang sangat besar. Sebab itu kalau kita tak minta dengan Allah, macam mana Allah nak bagi dengan kita, kan? Macam mana Allah nak bagi pada kita? Sebab itu kita banyak doa untuk pasangan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku pasangan yang soleh. Ya Allah, kurniakanlah aku isteri yang soleha. Itu kalau belum berkahwin. Tapi bila kita dah berkahwin, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah suamiku, sebut nama dia, jadi suami yang soleh. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah isteriku, sebut nama dia, jadi isteri yang soleha. Limpahkanlah sakinah, mawaddah, rahmah dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ya, doa untuk pasangan kita. Kita nak apa daripada pasangan kita? Ya Allah, jadikanlah pasangan aku penunjuk mataku, kan, dan sebagainya. Kita doa. Kita nak apa daripada pasangan kita? Kita doa supaya Allah jadikan dia apa yang kita nak, kan. InsyaAllah, kan, lembutkan hati pasangan kita, kan, dan sebagainya. Doa untuk pasangan kita. Ya, okey. Kemudian saya nak kongsikan satu zikir di mana kita boleh amalkan zikir ini, tuan-puan. Ya, zikir ini berbunyi, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah, Ya Hafiz, yang maha menjaga, Ya Muhaimin, yang maha memelihara. Ya, amalkan zikir ni. Lagi-lagi bila kita pergi kerja ataupun kalau kita kat rumah, kan, bila suami kita nak pergi kerja ataupun isteri kita nak pergi kerja, kan, amalkan zikir ini di mana insya-Allah apa yang dimaksudkan, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Allah yang maha menjaga, Ya Allah yang maha memelihara. Ya Allah, tolong jaga suamiku, Ya Allah. Dia pergi kerja, Ya Allah, tolong jaga suamiku untuk dia pergi kerja dengan selamat, balik dengan selamat. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong jaga hati dia, Ya Allah, supaya tak tengok orang lain, kan. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong jaga hati dia, Ya Allah, kan, untuk aku. Macam tu juga seorang suami, amalkan zikir ini untuk kita untuk kita harmonikan rumah tangga kita. Sebagai seorang suami, contoh dia pergi kerja, isteri kat rumah, kan, tak tahu isteri buat apa tu, tak tahu isteri buat apa, kan. Okey, amalkan, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, lindungilah isteri dengan anak-anak aku dekat rumah. Jadikanlah isteriku isteri yang soleha, anak-anak yang soleha, berikanlah mereka selamat dekat rumah dan sebagainya, kan. Kita doa. Kalau isteri pergi kerja pun, suami pun boleh amalkan. Suami amalkan, Ya Allah, selamatkanlah isteri aku pergi kerja, kan. Jaga dia dekat tempat kerja supaya tak ada apa-apa, kan. Kan, okey. So, kita amalkan zikir ni, ya. Saya ulang lagi sekali, zikir ini yang berbunyi, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah yang maha menjaga,
Ya Allah yang maha memelihara. Bila kita baca zikir ini, kita niat dalam hati supaya Allah jaga suami kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita pergi sekolah dengan baik, ya, tak ada gangguan dan sebagainya, ya. Kita amalkan zikir ini dan kita niat dalam hati kita, insya-Allah. Ya, sebab itu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebenarnya banyak kita dalam rumah tangga ni perlukan banyak mendengar luahan, rintihan daripada pasangan kita. Ya, kadang-kadang kenapa satu konflik tu berlaku dalam rumah tangga, sebab apa? Sebab suami kurang mendengar luahan isteri. Isteri kurang mendengar luahan suami. Ya. Dan kadang-kadang berlaku dalam konflik rumah tangga ni juga sebab apa? Sebab kadang-kadang kita dengar luahan daripada orang luar. Contoh dekat tempat kerja. Dekat tempat kerja ada seorang lelaki tu, dia cerita dia punya luahan dia kepada isteri kita. Kadang-kadang benda-benda tu yang menimbulkan bibit-bibit percintaan tu. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada benda yang macam tu. Kan, jangan sesekali kita mendengar luahan, ya, luahan daripada orang luar, melainkan pasangan kita sendiri yang halal untuk kita sahaja. Ya, untuk kita elakkan daripada benda-benda yang macam tu. Ya, jadi kat sini tuan-puan saya nak tegaskan, banyakkan dengar luahan pasangan kita. Ya, lagi-lagi seorang isteri. Ya, yang suami, ya, sebagai seorang suami banyakkan dengar luahan isteri, ya. Kadang-kadang isteri ni letih. Balik kerja dia letih, jaga anak lagi, masak lagi, dia letih. Dia nak apa? Dia nak telinga seorang suami je. Dia nak suami tu dengar. Abang saya letih lah buat ni, dia letih. Dia letih, dia nak suami dia dengar. Jadi bagi seorang suami, ya, kita ambil lah poin tu. Janganlah bila dengar tu, ya. Itu pun boleh juga, tapi lebih baik, awak letih, tak apalah, awak tak apa, saya tolong. Ya, sebagai contoh, tak apa, awak letih, awak rehat, saya tolong pula. Ya, sebab kalau kita tahu kan, tanggungjawab seorang suami sebenarnya semua, merangkumi semua. Sebagai seorang isteri, tugas dia dua je, melayani suami dengan melahirkan anak suami, tu saja. Bila isteri tolong kita kemas rumah ke, isteri tolong kita buat kerja lain, masuk pinggan dan sebagainya, itu ihsan daripada seorang isteri je sebenarnya. Ya, bila seorang isteri tu dia sayang suami dia, dia tolong suami dia, tak rasa berkira pun dengan suami dia. Dia tak rasa berkira pun dengan suaminya. Tapi sebab itu tuan-puan, banyakkan dengar luahan isteri kita, ya. Yang isteri pun banyak dengar luahan suami. Kadang-kadang suami ni letih dekat tempat kerja kan, dia cerita tu, kita pasang telinga. Kita kalau boleh kita pasang telinga. Kalau kita tak ada solusi pun dalam masalah tu, tak apa, yang penting kita pasang telinga kita, kita hayati apa yang dia sebut, apa yang dia ceritakan kan. Kan, kemudian kita peluk pasangan kita, cakap kesian awak letih kan, kesian awak letih, tak apalah, lepas ni awak rehat lah kan, lepas ni awak rehat lah, kita panggil bibik ke rumah. Contoh kan, kita bagi bibik pula ke rumah kan. Ambil lah bibik, tak semestinya ambil bibik tu untuk setahun, untuk 2 tahun kan. Ada juga bibik yang boleh datang rumah untuk per hari kan. Untuk satu hari ni awak jangan buat kerja, kita upah bibik je. Kita upah bibik untuk kemas rumah. Kita hantar anak pergi taskar, contoh kan. Lepas tu bila isteri pergi bekerja ke kan, balik letih. Jadi semua tu tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami untuk dengar luahan isteri. Kadang-kadang isteri ni, bila suami ni sibuk sangat dengan kerja dia sampai tak nak dengar luahan isteri ni, kadang-kadang sebab tu terbukanya pintu-pintu kecurangan di mana isteri ni tak tahu nak cerita dengan siapa. Dia tak tahu nak cerita dengan siapa. Ada orang yang ada orang yang sudi menadah telinga untuk mendengar rintihan dia. Contoh pergi tempat kerja ke, contoh dia dekat rumah kan, tiba ada orang call dia kan, kenapa ni letih ke, dia pun cerita. Dekat situ timbulnya bibit-bibit yang macam tu, bibit-bibit cinta yang kita tak nak, yang kata apa, elakkan daripada benda-benda yang macam tu dalam rumah tangga. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada benda yang macam tu. Ya, sebab tu tuan-puan, amalkan juga solat jemaah dalam keluarga. Ini satu poin yang sangat penting, satu poin yang sangat saya tegaskan kat sini. Perbanyakkan solat jemaah di antara suami dan isteri. Contoh kalau kita pergi kerja, tak boleh solat jemaah, tak ada masalah. Tapi bila kita sama-sama dekat rumah, yang suami ajak isteri untuk solat jemaah sama-sama. Ya, suami ajak isteri untuk kita solat jemaah sama-sama. Ya, mudah-mudahan bila kita solat jemaah ni tuan-puan, hati kita ni bertaut. Hati kita ni timbulnya rasa sayang kepada pasangan kita ni lebih. Sebab tu kelebihan solat jemaah ni, hati kita ni rasa bersama, bersatu. Sebab itu kuncinya kat sini, yang pertama adalah solat jemaah. Kita nampak benda ni kecil tapi membawa impak yang sangat besar. Lepas tu contoh bila kita tengah makan kan, bila kita makan antara suami dan isteri, suap pasangan kita. Kita suap isteri kita ataupun kita suap suami kita, kita hidangkan untuk dia. Ya, tak salah pun seorang suami nak hidangkan pada isteri.
tak salah. Kalau isteri nak hidangkan untuk suami tu perkara yang perkara yang selalu kita nampak kan. Tapi perkara yang luar biasa bila kita nampak suami tu dihidangkan untuk isteri. Mesti suka sebab benda tu jarang-jarang berlaku kan. Jadi mesti seorang isteri ni suka bila suami ni bantu untuk buat kerja rumah. Pastinya seorang isteri tu dia rasa bahagia, dia rasa suami dia sayang dekat dia ya. Sebab itu kadang-kadang lelaki ni dia tak tunjuk, dia tak cakap pun I love you. Kadang-kadang ada jenis lelaki yang tak cakap I love you dan sebagainya. Tapi lelaki ada juga lelaki yang menunjukkan rasa cinta, rasa sayang tu dengan cara apa? Dengan cara dia tolong jaga anak, dengan cara dia tolong buat kerja rumah. Itu cara dia tunjuk kasih sayang kepada seorang isteri. Ya. Okay, kemudian tuan-puan yang mati oleh Allah SWT, bila kita nak ubah pasangan kita, sebenarnya kunci dia dekat sini. Bila kita nak ubah pasangan kita, kita yang perlu ubah diri kita dahulu. Ya, kita yang perlu ubah diri kita dahulu. InsyaAllah pasangan kita juga akan berubah. Itu kunci dia sebenarnya. Ya, kita nak ubah pasangan kita ni kita nampak dia macam ni kan. Tapi yang pertama sekali, cuba kita ubah diri kita. Bila kita ubah diri kita, insyaAllah kita akan nampak perubahan pada dia. Bila dia tengok kita kan, okay, dia ni makin baik je aku tengok kan. Contoh kan, dia ni makin baik je kan. Jadinya dia pun sendiri akan berubah. Sebab tu kalau dalam rumah tangga, bila kita orang kata apa, berlaku konflik, kita marah pasangan kita kan, awak ni macam ni, awak macam ni, awak pun dia saling, orang kata apa, saling bergaduh, saling menyalahkan antara satu sama lain. Benda tu tak akan selesai. Suatu masalah, satu konflik tu tidak akan pernah selesai bila saling menyalahi antara satu sama lain. Jadi dekat sini turunkan ego masing-masing ya, minta maaf walaupun tak bersalah ke, lagi-lagi bila bersalah minta maaf. Okey. Kemudian cari solusi jalan penyelesaian. Dalam setiap masalah yang berlaku dalam rumah tangga kita. Okey. Jadi tuan-puan yang mati oleh Allah SWT, kesimpulannya dekat sini, suami dan isteri ni bagaikan tangan kiri dan tangan kanan, saling melengkapi antara satu sama lain. Sebagaimana Nabi kata, kita sebagai suami isteri ni adalah pantulan. Kita suami isteri ni adalah cerminan di antara satu sama lain. Kita nak tengok suami kita macam mana, kita tengok diri kita. Kita nak tengok isteri kita macam mana, kita tengok diri kita. Nak tengok yang suami, nak tengok isteri macam mana kan. Okey, kita tengok diri kita. Kita ni baik tak? Aku ni macam mana jadi ni kan. Nak tahu kita ni macam mana, pasangan kita tu macam tu lah dia. Macam tu lah dia. So senang je, tak ada masalah yang berlaku. InsyaAllah bila kita kenal pasangan kita kan, sama je lah 2 kali 5 kan, 2 kali 5. Kalau dia baik, insyaAllah kita pun baik kan. Sebab itu tuan-puan, jika kita tak dapat suami isteri yang sempurna, ataupun jika kita tidak dikurniakan suami maupun isteri yang sempurna, maka kitalah yang perlu tampal mengikut apa yang kita mahu dan mengikut apa yang Allah mahu. Kan dalam Al-Quran Allah ada sebut, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Tapi apabila ada juga yang Allah SWT uji, lelaki yang baik dapat perempuan yang kurang baik, perempuan yang baik dapat lelaki yang kurang baik. Itu adalah satu ujian untuk dia, di mana satu pahala yang sangat besar untuk dia, untuk diselesaikan masalah dalam rumah tangga. Satu ujian yang Allah beri kepada seseorang. Jadi tuan-puan, solusi dekat sini adalah nak tahu macam mana pasangan kita kan. Kita boleh cerminan diri kita. Mungkin aku macam tu, sebab tu lah mungkin yang suami dia cakap dalam hati, mungkin aku macam tu, sebab tu lah isteri aku macam tu kan. Jadi kita boleh, orang kata, berubah. Sebab tu saya katakan tadi, bila kita nak ubah pasangan, kita ubah diri kita, dan saya pasangan kita juga akan berubah. Itu sebenarnya kunci dia, tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya petik kata-kata daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan bahawa untuk membina keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, asasnya perlu ada dalam rumah tangga, tuan-puan. Ya, asasnya perlu ada dalam rumah tangga adalah ketenangan, kasih sayang dan juga rahmat dalam rumah tangga. Sebab itu tuan-puan yang mati oleh Allah, bila setiap kali kita solat 5 waktu, sentiasa ya, kalau boleh galakkan diri kita ataupun wajibkan diri kita untuk doa, ya Allah kurniakanlah dalam rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, apa yang dimaksudkan dengan sakinah, iaitu ketenangan. Apa yang dimaksudkan dengan warahmah, kasih sayang. Apa yang dimaksudkan dengan warahmah, iaitu rahmat dalam rumah tangga. Doa, kadang-kadang doa, kadang-kadang tuan-puan, kita tak doa dengan Allah, macam mana Allah nak kurniakan rumah tangga kita bahagia. Kadang-kadang sebab kita tak pernah pun berdoa, ataupun kita jarang-jarang doa. Sebab itu perbanyakkan doa untuk pasangan kita, doa untuk rumah tangga kita, doa untuk anak-anak kita. Ya, sebab apa tuan-puan, doa kita ni sebenarnya Allah pegang. Allah pegang doa kita ni. Allah tak pernah pun
tak dengar doa kita. Allah sentiasa mendengar rintihan hamba dia. Makanya dekat sini Allah akan kabulkan doa kita pada waktu yang tepat, pada hari yang tepat, pada saat yang tepat. Jadinya sentiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah rumah tangga aku sakinah mawaddah warahmah. Ya, jadi kalau ya isteri aku, suami aku, anak-anak aku jadi anak yang soleh dan juga solehah. Ya, sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-puan, antara tanda untuk kita tahu adanya kasih sayang dalam rumah tangga, ya, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, untuk nak tahu rumah tangga kita tu bahagia ke tidak, untuk tahu rumah tangga kita tu ada kasih sayang ke tidak, ada 3 tanda dia. Ya, boleh tengok sikit. Yang pertama sekali, untuk kita tahu adanya kasih sayang dalam rumah tangga, yang pertama, tidak ada kecurangan yang berlaku dalam rumah tangga. Lepas ni kita tengok, na'udzubillah min zalik, ada tak suami kita ke isteri kita kan? Na'udzubillah min zalik, semoga Allah jauhkan. Yang pertama tengok. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Kemudian kita pergi yang kedua. Bagaimana kita nak tahu adanya kasih sayang dalam rumah tangga? Mengutamakan pasangan kita daripada yang lain. Ya, dengan cara apa? Sebagai contoh tuan-puan, ya, bila apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, ya, bila setiap situasi, bila suami minta tolong, ya, sebagai seorang isteri, tolong, contoh kan, kita utamakan pasangan kita. Dia nak apa kan, dia nak minta tolong apa kan, kita tolong. Sebagai seorang isteri macam tu juga, sebagai seorang suami macam tu juga, kita utamakan pasangan kita daripada yang lain. Barulah pasangan kita rasa disayangi, barulah pasangan kita rasa dihargai, dicintai, sebab kita utamakan dia daripada yang lain kan. Itu dia. Ya, kemudian kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tanda untuk kita tahu adanya kasih sayang dalam rumah tangga. Yang ketiga, saling setia antara satu sama lain. Kita tengok isteri kita setia tak dengan kita, kita tengok suami kita setia tak dengan kita. Kalau ada, alhamdulillah. Ya, maka insya-Allah bila kata apa? Bila tidak ada kecurangan, bila pasangan kita utamakan kita, bila saling setia antara satu sama lain, insya-Allah keluarga kita, ya, mendapat kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-puan, dalam rumah tangga perlunya adanya kasih sayang yang perlu kita pupuk. Sama ada isteri mahupun suami, ataupun sama ada suami mahupun isteri. Ya, mudah-mudahan kita menjadi isteri dan mudah-mudahan kita menjadi suami yang soleh dan solehah, serta kita menjadi isteri dambaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Ya, yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Saya tinggalkan anda dengan satu pantun. Senyum nampak gigi, ada masa kita jumpa lagi insya-Allah. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup, ya, kuliah kita pada pagi yang mulia ini dengan tasbih kifarah dan siratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.